Salam sejahtera kepada para hadirin yang telah sudi hadir untuk mendengar forum pada hari ini, dan tidak dilupakan juga ahli-ahli panel undangan kita. Tajuk forum yang akan dikupas adalah Pekerja adalah Mesin dan Faktor Pengeluaran. Saya Bernadette Agustin sebagai moderator forum kita pada hari ini. Sebelum memulakan perbincangan, eloklah saya memperkenalkan ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini yang cukup manis dan anggun jelita. Sebelah saya yaitu Dr. Jessica Anak Ribun selaku pensyarah hubungan industri di University Malaysia Sabah. Apa kabar, dokter? Anda sehat? Oke, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Bernadette Agustin. Panel yang seterusnya yaitu Dr. Catherine Duling Anak Britain selaku pensyarah perniagaan antarabangsa di University Malaysia Sabah. Apa kabar, dokter? Ya, saya baik-baik sahaja. Dan dengan peluang ini terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Bernadette Agustin kerana telah menjemput saya untuk kita mengupas tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Tanpa membuang masa, marilah kita meneruskan perbincangan kita mengenai tajuk yang hangat ini. Sebelum kita mengupas dengan lebih terperinci, izinkan saya untuk mengulas sedikit mengenai forum kita pada hari ini. Melalui Akta Pekerjaan 1955, Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak, secara umumnya, pekerja bermaksud pekerja boleh terdiri dari seseorang individu atau golongan individu di tempat kerja. Seterusnya, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 adalah pekerja yang mempunyai hubungan dengan majikan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh majikan atau satu organisasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, tanpa pekerja, segala mesin dan peralatan yang canggih yang disediakan oleh organisasi tidak akan bergerak dan tidak berfungsi. Buruh adalah jumlah usaha fisikal, mental, dan sosial yang digunakan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Ia adalah salah satu daripada 4 faktor pengeluaran yaitu buruh, modal, usahawan, dan juga tanah yang mendorong bekalan. Buruh atau pekerja membekalkan kepekaran, tenaga kerja, dan perkhidmatan yang diperlukan untuk menjadikan bahan mentah menjadi produk dan perkhidmatan yang siap. Seterusnya, buruh sebagai faktor pengeluaran adalah sangat penting dan relevan kerana ia bermakna kepada orang yang terlibat dalam proses pengeluaran, penggunaan tenaga sendiri dan berpotensi. Baiklah, soalan saya yang pertama kepada Cik Jessica. Baiklah, soalan saya yang pertama kepada Dr. Jessica adalah apakah pendapat doktor tentang kepentingan pekerja ini adalah mesin dan faktor pengeluaran? Dan ini saya akan meneruskan forum mengenai pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Pada pendapat saya, pada abad yang sekarang, jawapan teknologi adalah lebih relevan berbanding dengan pernyataan bahawa pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Menurut Frederick 1964, teknologi adalah suatu alat pengetahuan dan seni yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualiti dan meningkatkan kuantiti produk atau mencipta produk baharu. Sehingga hari ini sebahagian besar syarikat pembuatan di Asia maupun di dunia melaksanakan pengeluaran dengan automasi. Automasi merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan aplikasi mekanikal, elektronik dan sistem komputer untuk mengoperasi dan mengendalikan pengeluaran yang lebih cekap.
ianya mampu mengatasi masalah peningkatan kos sumber manusia dan masalah ruang kawasan kilang. Pendek kata, kesan otomasi ini digunakan untuk mengurangkan tenaga pekerja. Pada pendapat saya pula, saya bersetuju dengan pernyataan yang mengatakan bahawa pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerja ini merupakan seorang individu yang mengarah tenaga dan mendapat upah. Menurut Kimberly Armadio tahun 2020, pekerja ini bukan sahaja membekalkan tenaga kerja, bahkan mereka juga membekalkan kepakaran dan perkhidmatan untuk menjadikan bahan mentah menjadi produk dan perkhidmatan siap. Jumlah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan daripada tenaga kerja dipanggil productivity. Okey, semakin meningkat suatu productivity, maka perkara ini akan meningkatkan keuntungan dalam sesebuah organisasi. Produktiviti yang tinggi mampu untuk memberikan kelebihan daya saing kepada pekerja, syarikat, industri dan negara. Namun demikian, saya agak bersetuju dengan pendapat Dr. Catherine sebentar tadi. Hal ini kerana penggunaan otomasi industri pada suatu syarikat harus membabitkan manusia, kerana manusia merupakan elemen penting dalam suatu sistem manusia. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita. Sebentar tadi kita sudah mendengarkan apa kepentingan pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran. Oleh itu, untuk memahaminya dengan lebih lagi, marilah kita dengar pendapat daripada kedua ahli panel kita dengan soalan yang seterusnya, yaitu apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pekerja? Apakah pendapat Dr. Catherine? Negara kita telah menuju ke arah revolusi industri 4.0 ataupun lebih dikenali sebagai IR 4.0. Menurut Zafir Khan Muhammad Makbul pada tahun 2017, perkembangan era globalisasi serta teknologi pengkomputeran dan otomasi pada hari ini telah menunjukkan bahawa organisasi harus lebih bersedia dalam menghadapi cabaran dalam mempertahankan kelebihan daya saing. Pendedahan media berkaitan dengan IR 4.0 lebih cenderung menggembar-gemburkan aspek kecanggihan dan kehebatan teknologi dan otomasi yang bakal menggantikan tenaga manusia dan menyebabkan pengecilan saiz organisasi. Perkara ini telah menyebabkan peluang pekerjaan semakin sempit. Ramai pekerja perlu diberhentikan kerja akibat pekerjaan mereka telah digantikan oleh mesin. Pelbagai inovasi dan idea yang baru cuba diperkenalkan ke dalam organisasi dan ia memerlukan komitmen semua pihak termasuklah modal insan. Oleh itu, pihak majikan apabila berlakunya pemberhentian pekerja, maka majikan mampu untuk mengurangkan pengeluaran dari segi pembayaran gaji ataupun upah kepada pekerja. Sebagai contohnya, sektor perkilangan tidak memerlukan jumlah tenaga pekerja yang banyak kerana terdapatnya mesin-mesin yang canggih yang mampu untuk menghasilkan sesuatu produk yang banyak dalam kuantiti yang banyak tetapi dalam masa yang singkat, di mana kecekapan akan lebih terserlah dalam penggunaan mesin yang canggih pada zaman revolusi industri 4.0 ini. Maka pekerja merasakan diri mereka tercabar dengan kewujudan
ciptaan mesin yang canggih. Terima kasih kepada Dr. Catherine. Mari kita dengarkan apakah pendapat daripada Dr. Jessica. Pada pendapat saya, cabaran yang seterusnya ialah pekerja yang tidak berkemahiran. Kekurangan pekerja yang berkemahiran dan ketidakpadanan dalam pekerjaan boleh mengundang masalah di tempat kerja. Sebagai contoh, gagal menghasilkan barangan atau produk yang tidak berkualiti serta mengambil jangka yang agak panjang dan akan menyebabkan kerugian terhadap syarikat itu sendiri. Selain itu juga dapat membawa kesan tidak baik terhadap industri utama seperti penjagaan kesihatan, pembuatan dan pembinaan. Hal ini kerana memandangkan pertumbuhan sektor tersebut dipacu oleh pekerja berkemahiran. Justru itu pentingnya untuk mempunyai pekerja yang berkemahiran dalam sesebuah organisasi kerana mereka adalah penggerak utama terhadap penghasilan produktiviti syarikat itu sendiri. Terima kasih kepada Dr. Jessica. Sekarang dapatlah kita ketahui apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pekerja dan organisasi dalam menempuh arus kemodernan kini. Maka, timbul lagi satu persoalan, apakah langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut agar pekerja dan organisasi dapat lebih bersedia untuk bersaing dengan organisasi yang lain. Bagi pendapat Dr. Catherine, apakah langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak kerajaan hendaklah membuka peluang pekerjaan yang baru. Berdasarkan berita harian online tahun 2018, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamad mengatakan bahawa walaupun akan berlakunya perberhentian, namun begitu kebanyakannya pekerja yang telah diberhentikan tersebut akan diambil semula pekerja oleh perniagaan yang baharu yang sedang berkembang. Pihak kerajaan perlu bertindak balas kepada perubahan dalam keperluan sumber manusia industri dengan mengambil langkah yang mempersiapkan tenaga kerja bagi memenuhi perubahan jenis pekerjaan. Sebagai contohnya, peratusan besar pekerja yang diberhentikan daripada syarikat seperti Seagate, Hitachi, Global Storage Technology dan Rubicon di Pulau Pinang diambil bekerja oleh firma lain yang mengembangkan operasi seperti Keysight, Inari, HP, Osram dan Infineon. Begitu juga dengan syarikat minyak dan gas juga mula mengambil pekerja sekali lagi, khususnya dalam perniagaan huluan dan luar pesisir ketika mereka meninjau untuk memanfaatkan harga minyak yang tinggi pada waktu kebelakangan ini. Terima kasih kepada Dr. Catherine. Dan sekarang kita dengar apakah pendapat dari Dr. Jessica. Pada pendapat saya, langkah bagi mengurangkan wujudnya para pekerja yang tidak berkemahiran ini ialah melalui pelaksanaan latihan yang berkesan. Muhammad Ali 2001 menjelaskan bahawa latihan merupakan satu proses yang terancang dan sistematik untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan melalui satu proses pembelajaran bagi mencapai prestasi kerja yang efektif. Sebagai contoh, di Malaysia, Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB merupakan salah satu sebuah organisasi penting dalam negara, menyebabkan TNB sentiasa mengendalikan program latihan di kalangan pekerjanya. Perkara tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan perkembangan terkini. Sebelum diserapkan ke dalam perkhidmatan tetap, pekerja TNB dikehendaki mengikuti latihan teknikal di Institut Latihan Sultan Ahmad Shah ataupun ILSAS di Bangi, Selangor. Justru itu, pelaksanaan latihan ini dapat meningkatkan lagi produktiviti serta daya saing pekerja dalam
organisasi di samping meningkatkan kemahiran mereka. Terima kasih kepada Dr. Jessica, dan sekarang mari kita dengarkan apakah kesan kepada pekerja. Apakah pendapat Dr. Catherine mengenai kesan kepada pekerja? Kesan dari aspek sosial adalah ianya mampu untuk membantu dalam mengurangkan pengangguran. Peluang pekerjaan semakin bertambah apabila lebih banyak bidang pekerjaan seperti sektor perindustrian lebih diterokai. Lebih-lebih lagi, penduduk luar bandar turut mendapati manfaat daripada bidang perindustrian. Sebagai contohnya, industri kecil dan sederhana iaitu IKS seperti industri pembuatan tembikar, perusahaan keropok lekor, dan perusahaan produk pertanian dengan bantuan teknologi mesin dan dapat membuka peluang pekerjaan untuk penduduk luar bandar dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan mereka. Okey, penduduk menggunakan tenaga mereka sendiri sebagai faktor pengeluaran dalam mengendalikan mesin untuk menghasilkan suatu produk dari hasil bahan mentah demi meningkatkan produktiviti. Perkara ini bukan sahaja dapat meningkatkan produktiviti, namun ianya juga menunjukkan bahawa taraf hidup rakyat boleh ditingkatkan secara menyeluruh dengan adanya sektor perindustrian. Terima kasih kepada Dr. Catherine, dan bagaimanakah pula pendapat Dr. Jessica? Dari aspek ekonomi, tenaga manusia yang mahir ini dapat memberi jaminan terhadap peningkatan daya saing global melalui peningkatan pengeluaran produktiviti. Di Malaysia, beberapa subsektor perkhidmatan yang telah berkembang pesat hasil daripada peningkatan kemahiran pekerja terhadap penggunaan ICT serta permintaan perkhidmatan berkualiti yang diperlukan oleh pengguna tempatan dan antarabangsa. Berikutan itu, ianya penting untuk mengekalkan pembangunan ekonomi seiring dengan aspirasi Malaysia menjadi negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Justru itu, penyataan pekerja adalah mesin dan faktor pengeluaran adalah lebih relevan jika tahap kemahiran dalam diri mereka adalah tinggi serta berdaya saing dalam sektor pekerjaan masing-masing. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Jessica. Hubungan kaki tangan atau pekerja di dalam sesebuah organisasi adalah amat penting agar organisasi tersebut dapat dijalankan secara cekap dan efektif serta selaras dengan matlamatnya. Penglibatan kesemua kaki tangan atau pekerja dari pihak atasan sehinggalah pihak bawahan organisasi di dalam pembuatan sebarang keputusan adalah wajar. Di dalam mewujudkan hubungan kaki tangan yang baik, perhubungan industri adalah amat penting, di mana ia merujuk kepada hubungan di antara majikan dengan pekerja di tempat pekerjaan. Maka, kesimpulannya, pekerja adalah seseorang individu yang mengerat tenaga kerja dan menerima upah sebagai ganjarannya. Pekerja bukan sahaja membekalkan tenaga kerja, tetapi ia juga membekalkan kepakaran dan perkhidmatan yang diperlukan untuk menjadikan satu bahan itu menjadi satu barangan dan perkhidmatan yang siap. Maka secara tidak langsung, ia melibatkan produktiviti pekerja dan juga organisasi. Kerana apabila produktiviti meningkat, ia akan meningkatkan keuntungan kepada sesebuah organisasi atau syarikat. Dan seterusnya, produktiviti yang tinggi juga memberikan kelebihan daya saing yang tinggi kepada mereka. Itu sahaja kupasan forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Jessica dan Dr. Catherine kerana sudi hadir dan memberi perkongsian ataupun pendapat dalam sesi forum kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.